Ataupun buat satu rumah untuk mungkin wakafkan jadikan surau. Ya Allahu Akbar. Jadikan masjid, lebih lagi. Ada duit, kita kalau ada duit lebih, buat je. Sebab itulah dia kan, kerana selagi mana ada peluang buat baik, buatlah. Orang yang mati tu kalau beli peluang hidup 5 minit, jadilah. Bila dia boleh hidup 5 minit, dia bukan cari selera mara, dia akan cari tempat dia boleh sedekah. Sebab apa? Itu je yang boleh bantu dalam kubur, boleh bantu akhirat. Misalnya seseorang tu mewakafkan bangunannya untuk tujuan-tujuan awam, tak kisahlah untuk sekolah, untuk asrama, untuk hospital, masjid, tujuan-tujuan yang baik, untuk kebajikan seumpamanya, insya-Allah Allah Taala akan berikan ganjaran sewajarnya. Mendirikan bangunan untuk kepentingan awam yang dihalalkan Islam juga merupakan satu sedekah jariah, bantu mana yang boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ada bersabda bermaksud apabila seorang itu mati, putuslah amalannya, melainkan 3 perkara itu: sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, menuntut ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah ilmu yang kita belajar itu, sebab 3 perkara Allah Ta'ala tanya untuk orang yang dah mati. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Itu nikmat ilmu yang keempat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah kita. Apa jawatan kita? Tak kisahlah AJK masjid, AJK lorong, ketua kampung, penghulu, wakil rakyat, menteri, semua tanya. Dia akan tanya. Walaupun ketua keluarga pun tanya. Semua akan ditanya sama ada amanah tu dilaksanakan ataupun tidak. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Silaturahim. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita memutuskan hubungan, sebab Allah Ta'ala akan tanya. Dekat dunia kita boleh tipu, aku okey dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku. Tanya orang ni pula, aku okey, dia yang tak nak baik. Kita boleh tuduh menuduh, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala tahu siapa yang nak baik, siapa yang tak nak baik. 2 perkara yang paling susah dalam silaturahim. Pertama, minta maaf. Yang kedua, memaafkan. Dua-dua susah, tetapi yang paling susah itulah yang mulia di sisi Allah. Minta maaf tak ada syarat sebenarnya. Memaafkan orang pun tak ada syarat. Faham cakap saya ni? Bila minta maaf, kadang orang kita kadang gemak, aku boleh maafkan dia dengan syarat. Tak ada syarat. Maaf ni tak ada syarat, sebab nak baik je syarat dia. Kalau dia bayar balik duit aku 10,000, boleh aku maafkan, dia pun bayar balik. Jadi kita ni sebenarnya maafkan sebab apa? Kita ni minta maaf sebab silaturahim, memaafkan pun sebab silaturahim. Punya besar nilai silaturahim tu sebab Allah Ta'ala letak sifat rahim tu. Sifat Allah rahim tu letak dalam perhubungan silaturahim. Balik pada ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang ada kita manfaatkan, dan yang keduanya kita sebar panjangan. Itu juga salah satu persediaan untuk kematian. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesiapa yang mengajak ke jalan hidayah, maka baginya dari pahala seperti pahala sebanyak pahala pengikutnya, dengan tidak mengurangkan sedikit pun dari pahala mereka. Dan sesiapa yang mengajak ke jalan kesesatan, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya, dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam kita mengajak orang pergi disko, selagi mana dia mengamalkan diskonya tu disebabkan kita yang mengajar dia, kita lagi masjid dah, dia masih lagi buat sebabkan kita, maka saham kita tu berterusan. Jangan cakap pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Ada yang cakap tu, pergi disko belum tentu lagi tak elok. Memang betul, tapi pergi masjid mungkin betul, pergi masjid belum tentu lagi elok, tetapi ada harapan elok. Pergi disko belum tentu lagi jahat, betul, tapi ada harapan jadi tak elok. Belum pernah lagi orang pergi disko, berhenti jap isyak, tak ada. Jangan bohong kan. Itu sebabnya jagalah. Kita dah datang ke masjid ni pula, jangan kita action pula. Datang masjid minta, ya Allah, kau kurniakanlah istiqamah kepadaku agar terus datang ke rumahmu ini, ya Allah. Kurniakanlah istiqamah dalam ibadahku, ya Allah. Minta macam tu, Allah banyak. Ya, sikit lagi kan. Jadi makna kata kita mengajak kepada kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Ajar anak kita benda-benda baik. Ajar anak masuk kari, ajar anak masuk pertandingan azan, ajar anak masuk pertandingan di masjid anjurkan. Ini ajar anak masuk pertandingan bintang kecil. Ajar anak menyanyi. Lepas tu anak terkeluar, mak bapak yang beria menangis. Allah, kesian betul. Bukan kat sini lah, tempat lain. Kurang kan.
Yang keenam, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan cara apa? Ilmu agama. Hantar anak kita kat sekolah-sekolah agama. Hantar anak-anak kita belajar ilmu agama. Ajar kita anak kita biar jadi anak-anak yang tahfiz lagi baik. Kan? Anak kita hafaz Quran. Quran dalam kepala dia. Apa lagi yang kita nak? Kita dah ada satu dunia dah rasanya. Kita dah ada lebih daripada apa yang ada kat dunia ni bila anak kita boleh menghafaz Al-Quran. Bayangkan anak kita balik kampung, Allah sejuknya perut mak dia. Bila sampai time tiba-tiba imam kata panggil, bagi dia jadi imam. Allah, anak kita jadi imam dengan tahap umur baru belasan tahun dah jadi imam. Ya Allah Akbar. Apa lagi yang kita nak? Kan? So anak menyanyi bintang kecil tak terasa perasaan macam tu. Anak aku menyanyi hebat. Tak ada rasa pun sebenarnya. Tetapi yang kita nak kejar ni itulah dia, kan? Persediaan untuk akhirat, insurans akhirat ni. Sungguh beruntung anak yang sentiasa mengingati kedua ibu bapanya dengan mendoakan mereka selepas solat dan semasa berada pada hari baik bulan baik. Kita ajar anak kita solat jemaah subuh, ajar solat jemaah maghrib, paling tidak subuh maghrib kita ajar anak kita. Besok kita dah meninggal dalam kubur, anak kita dah kahwin, dia cakap dengan isteri dia, yang kita sembang subuh jemaah abang ni kenapa tiba-tiba pula? Bukan apa, ingat arwah abah dengan mak dulu tak pernah tinggal kalau salat subuh dengan salat maghrib ni sembang jemaah sesama, dapat saham. Itu maksudnya. Jadi anak kita pula dah lah solat, lepas tu doakan kita, ya Allah sejahterakanlah kedua ibu bapaku, ya Allah jauhkanlah mereka daripada azab kubur dan azab api neraka, letakkanlah mereka di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Doa dia kat kita. Allah, apa lagi yang kita nak? Tak ada talian hayat dia. Bukan kita minta kau nanti setiap kali lepas maghrib hantar ayam kat kubur mak, kalau boleh yang spicy. Tak ada, doa je diminta, kan? Itu dia. Dan yang terakhirnya, yang ketujuh, ada banyak lagi, kita bagi 7 je lah hari ni. Nanti ada sebab nak panggil lagi. Yang ketujuh, meminta maaf daripada semua orang yang kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Minta maaf. Saya sebut tadi, tidak perlu menunggu hari raya, kan? Bila-bila je boleh minta maaf. Rasa-rasa macam kecil hati jumpa, balik dulu minta maaf kalau aku ada salah silap ke apa, minta maaf aku nak balik kampung ni, minta maaf. Apa-apa pun minta maaf je. Kau ni macam ada apa-apa, nak mati ke? Tak, minta maaf. Minta maaf ke amalan ni mulia, kan? Orang perempuan pun sama, hari-hari minta maaf. Tahu, orang perempuan, suami isteri, antara satu faktor kerukunan rumah tangga, setiap hari minta maaf. Malam sebelum tidur, salam cium tangan suami. Bang, Jah bukan nama sebenar. Jah minta maaf, kami banyak buat dosa dengan kita. Contohlah, betul-betul ke saya cakap? Betul ke? Betul. Alhamdulillah, tu ada harapan tu. Minta maaf banyak-banyak. Kalau Jah ada buat salah dengan abang, minta maaf sangat, salam cium tangan. Jadi suami pula, yalah, abang pun sama, abang pun banyak buat salah, minta maaf sama-sama macam tu. Jangan belagak pula. Orang lelaki ni kadang bila bini minta maaf mula belagak. Minta maaf kalau buat salah. Tahu tak apa. Kau tahu aku siapa dah, belagak. Bini lebih pula orang tua kan, dah gaduh. Ya, ini pagi raya baru minta maaf, dijamakkan dosa tu setahun. Pagi raya tak apa benda dia cakap mana, punya sedih. Tak apa benda cakap pun tak tahu. Yang suami, aku pun tak faham, aku ampun je lah, kata kan. Minta maaf, hari-hari minta maaf. Bila suami isteri bersalaman memohon ampun dan maaf, maka berguguranlah dosa-dosa yang pada celah jari jemarinya itu. Minta maaf, kan? Kosong-kosong. Bila dah habis pula suami isteri minta maaf, anak-anak pula salam, bang minta maaf bang kalau lu buat salah hari ni. Beratur anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang tu, betul. Sangat minta maaf semua minta macam tu. Hati akan rasa tenang, clear. Esok buka buku baru. Bila hari-hari minta maaf, barulah pagi raya settle. Pagi raya happy, selamat raya bang, maaf batin. Yalah sama dengan abang. Ini pagi raya nak sedih-sedih apa kan? Kan? Itulah dia antara 7 amalan yang kita boleh buat. Dan ingat bahawa Nabi pernah berpesan, sesungguhnya orang yang mati itu, orang yang sedar dia akan mati dan bersedia akan mati, itulah orang yang paling cerdik, itulah orang yang paling bijak. I am for A, ingat mati for Allah. Masjid boleh buat dah stiker tu, I am for A, ingat mati for Allah. I am for you dah basi dah, I am for A. Huruf besar, ingat mati for Allah. Macam mana pun kita akan mati, bila-bila masa akan mati.
bersedialah dengan kematian kita. Bersedia kita akan mati, dan bila keadaan kita bersedia. Saya ingat arwah atuk saya lebay yeh, orang kampung panggil, lebay alias. Waktu dia nak meninggal, dia cakap dengan nenek saya, betul, hari tu dia sakit pinggang, dia pesan kat Wan, nenek Wan, dia panggil Wan kan, Wan saya lah, dia cakap, dia dah nak, tinggallah kau, dia kata, dah sampai dah. Apa dah sampai tu? Makna kita faham malaikat maut dah sampai. Dia boleh beritahu sampai dah. Dia boleh buka gigi palsu dia boleh baring, meninggal, mengucap meninggal. Oh, kita belum tentu lagi dapat macam tu. Kita pun tak tentu arah kan, kejap mengajar, kejap pun tak tahulah macam mana, apa benda, resah gelisah tu, minta jauhkan. Tu sebab doa tu penting. Allah makhtim alana ya Allah bisnil khatimah wala takhtim alana ya Allah bisuil khatimah. Minta jauhkan daripada kematian yang tak baik ni. Memang setan mengacau kita tu, masa tu memang dia kacau betul sampai ke sudah. Tu sebab beramallah banyak-banyak, amalan kita tu akan bantu kita insya-Allah. Jadi rasa cukup setakat tu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Sesungguhnya segala yang baik tu datang daripada Allah Taala, yang kurang tu punca kelemahan saya sebagai manusia.